kaki. Tuan datang sini. Tadi memang naik kereta daripada rumah. Tapi daripada ofis dia datang sini, naik kenderaan juga. Kaki namanya. Ya. Jadi kita kena syukur. Maka dia kata, kenderaan yang kita guna ialah kaki. Maka, dia kata, pegang tanganku. Pegang tangan, bacalah Bismillah. Maka baca Bismillah. Buka mata. Dah sampai Syria. Ini hebat. Ya. Jadi hebat. Sampai Syria. Ya, bila sampai Syria, maka sekali lagi Sari Sakati bertanya dengan 4 orang ni. Aku heran gitu. Macam mana Palestin ke Syria ni cepat sangat. Dia kata, kau jangan heran, dia kata. Maka 4 orang lelaki tanya pada Sari Sakati, dia kata, engkau tahu tentang matahari? Dia kata, tahu. Baiklah, aku nak tanya kau. Berapa jauh perjalanan yang diambil oleh matahari daripada timur ke barat? Berapa kilo agak? Boleh ada siapa-siapa tahu? Itu kita nak tahu. Berapa batu daripada matahari terbit tu timur pergi ke barat? Berapa batu? 1 juta batu? Betul? 2 juta? Tak tahu. Lebih daripada 1 juta batu. Lebih. Ya? Berapa lama yang diambil masa oleh matahari berjalan daripada timur pergi barat? 12 jam. Apa dah heran dia kata? Matahari yang berjalan begitu jauh 12 jam aja dah sampai, dia kata. Ini Palestin Syria. Dekat aja dia kata. Kadang-kadang kita tak nampak, tak perasan di keliling kita ini banyak benda-benda yang ajaib, tapi kita tak mau nak berfikir. Tengok kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak, tapi semua perkara ini melalui amalan-amalan. Ada nak belajar? Ada nak belajar, nak jalan pergi kerja, tak payah naik kereta. Sejam masa sampai nak. Tak susah. Dia tak susah, nak belajarnya tak susah. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yarwa. Bismillahi ala qalbi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Okay. Ya? Boleh? Nak belajar? Nak belajar, saya jawab. Lepas ni pejam mata, tak bekah. Macam boleh? Tapi nak balik kena tambang. Tiket kena beli sendiri. Macam boleh? Ya? Inilah orang-orang alim. Orang-orang alim sebab itu orang-orang yang sampai pada satu tahap dia punya amalan dia tak heran dunia ni, tak heran. Ya? Kerana dia boleh berjalan dalam dunia ni dalam masa sekelip mata boleh. Lepas-lepas Isyak orang nak tidur, main Mekah. Boleh tak masak tapi main Mekah. Main Mekah lah. Sedap. Main Palestin lah mana nak sembahyang. Itu kerana alim. Tapi adalah syarat-syarat, itu amalan-amalan. Tapi nak dapatkan sampai boleh nyeberang merantau ni, dia kena ada dia punya amalan-amalan lain. Di antaranya menukarkan tubuh badan kita dalam bentuk roh, dalam bentuk nur. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami. Jadi nur. Bila nur berjalan dengan kepantasan yang lain. Bukan satu amalan, dia ada 3 tempat amalan untuk berbuat demikian. Ini di antara amalan-amalan wali-wali. Itu wali-wali tak kisah hal dunia ni, tak kisah dia. Kerana Allah Ta'ala beri dunia untuk dia, tak masalah untuk dia. Inilah dia. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tak taat dengan Allah, mana taat? Berapa peratus daripada kehidupan kita yang kita guna untuk beribadah kepada Allah Ta'ala berbanding dengan kita guna untuk keperluan diri kita sendiri. Sebab kita tak dapat apa-apa kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-196, Rubayyi binti Muawis bin Afra berkata, apa dia? Mu'adz bin Afra menyuruhku membawa sepiring kurma masak dengan kitsa kecil berbulu halus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat menyukai kitsa. Pada masa itu di samping Rasulullah SAW ada hadiah perhiasan daripada Bahrain. Baginda mengambil segenggam penuh perhiasan itu. Lalu memberikan kepadaku.
Ya, ini diantara bagaimana adab-adab Rasulullah SAW. Ya, adab-adab Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat. Ya, maknanya ada hadiah-hadiah Nabi bagikan hadiah itu kepada sahabat-sahabat, mana yang boleh, mana yang sepatutnya. Ini adab. Ya, adab-adab Nabi. Kita kalau dapat hadiah banyak, bagi dekat orang. Dapat hadiah banyak. Ya, kita punya birthday, dapat hadiah banyak. Bagi dekat orang, minta tamak. Minta satu pun, tak bagi. Ya, kalau minta satu dapat pun, pen yang paling buruk sekali, 35 sen satu tu kasih kat orang. Yang mahal tu, kita ambil. Ya, inilah kadang-kadang kita. Ya, jadi maknanya adab. Nabi SAW, ada kalanya, ada satu hadis lain Nabi, apabila Nabi mendapat hadiah daripada orang datang, orang ziarah Nabi, Nabi dapat hadiah. Nabi memanggil Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ini hadiah-hadiah yang aku dapat. Ada beberapa hadiah yang aku peroleh. Ambillah mana yang kau suka. Ya, ambillah mana yang kau suka. Kemudian Abu Hurairah kata, aku takkan ambil yang paling mahal, aku ambillah yang paling murah. Maka aku ambil capai satu hadiah yang paling murah, aku ambil. Rasulullah kata, wahai Abu Hurairah, engkau mengambil itu kerana engkau suka ke, kerana engkau tak sampai hati nak ambil yang sana? Ya, kan ada banyak yang mahal-mahal lagi, banyak. Kerana tak sampai hati nak ambil ke, ataupun kerana engkau memang suka dengan benda tu? Kalau kerana engkau memang suka, ambillah. Tetapi kalau engkau sekadar nak ambil hati saja, maknanya sekadar nak memenuhi apa yang kau minta, letakkan balik. Pilih mana yang engkau suka, yang lain daripada itu, daripada hadiah yang kau dapat. Ini Nabi SAW. Ya, Nabi menyuruh Abu Hurairah memilih yang terbaik, bukan berdasarkan pada yang paling murah. Ini orang sedodi lah, Abu Hurairah orang sedodi. Kalau kita memang ambil yang mahal pun, kalau kita lah, ya. Tapi Abu Hurairah ambil yang murah, tapi dia pulang. Nabi tak benarkan. Ya, ambillah mana yang terbaik. Maka pada itu aku meletakkannya dan aku mengambil sesuatu yang lebih berharga. Rasulullah senyum daripada perbuatan aku. Ini Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pun beli baju anak kita kan paling mahal. Baju anak kita kan murah. Kalau beli bahan kain untuk anak-anak, ya, mak abah mesti yang mahal. 1 meter RM100. Anak Kosibo RM5 1 meter. Tak ada tu. Ya, patutnya sama lah. Ya, kalau kita RM10, anak RM10 sama lah. Ataupun anak lebih mahal daripada kita, itu mungkin lebih baik lah. Ya, kita tak boleh tahu kalau mahalkan anak kejap koyak je. Kalau maknya papa kadang-kadang koyak juga. Dah pakai kain dikoyakkan, problem kan koyak juga. Kain belah namanya. Koyak juga. Lagi selagi pula. Baik. Rubai bin Muawiyah bin Affan berkata lagi, aku membawa sepiring kurma masak dengan kitsa kecil berbulu halus untuk Rasulullah, lalu baginda memberi aku segenggam perhiasan atau emas. Mana Rasulullah balas balik. Ini sifat Rasulullah. Orang bagi, Rasulullah balas. Membalas balik apa yang orang bagi. Ini dulu kita ada. Dulu kalau kita kat kampung berbuka puasa, kita makan kuih yang mak kita masak, hantar rumah sebelah, nanti pinggan tu balik tak kosong. Nanti ada berbagai-bagai jenis. Hantar orang sana, balik lain. Hantar orang sana, baliknya lain. Itu kita amalkan dulu. Sekarang tak ada. Kerana kita beli kuih dekat satu kedai yang sama. Ya, buka puasa beli kuih, dah beli kedai, dia beli. Takkan nak bagi juga. Ya, inilah kita sekarang akhir zaman. Baik. Bab yang ke-31, bab ma jaa fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu minuman Rasulullah, apa yang diminum oleh Rasulullah. Hadis yang ke-198. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah adalah minuman yang manis dan sejuk. Rasulullah minum manis, ya. Rasulullah minum minuman manis. Kita hari ini kurang manis. Takut dengan gula. Gula tak mendatangkan mudarat, tuan-tuan. Gula tak mendatangkan mudarat. Ya, gula mendatangkan mudarat apabila tubuh badan kita dah mudarat. Selagi tubuh badan kita sehat, gula tak mudarat.
Gula tak boleh memudaratkan tubuh badan kita. Sebab itu kita mudarat tubuh badan kita bukan dengan sebab gula. Mudarat tubuh badan kita dengan sebab yang pertama, yang paling besar sekali disebut dalam hadis, kerana syaitan merosakkan tubuh badan kita. Ini nombor satu. Ini kita tak baca hadis ni, ya. Tak baca hadis. Saya pernah duduk dalam satu seminar. Dalam seminar, ya, ada satu orang tokoh perubatan Darul Shifa lah yang hebat di Malaysia ini. Maka dia kata, kita takutkan kuman ini kerana ada kuman, ada ni. Saya bangun. Saya kata, minta maaf Ustaz, bukankah ada hadis Rasulullah mengatakan bahawa yang merosakkan tubuh badan kita ini syaitan? Dia genung, saya genung. Betul lah, dia kata. Dia tak nak cakap. Dia kata, saya takut kalau saya cakap nanti takut orang kata saya macam-macam. Dia kata, tak boleh cakap. Dia kata, dia cakap. Kena terbuka cakap. Seorang terima, tak terima, itu sebulan. Yang merosakkan tubuh badan kita ialah syaitan. Kenapa syaitan merosakkan tubuh badan kita? Melalui makanan yang tidak kita doakan. Itu sebenarnya. Itulah benda yang kita nak ajar dengan masyarakat. Itulah benda yang patutnya kita ajar. Kenapa makanan kita diganggu oleh syaitan, masuk dalam badan kita melalui syaitan? Syaitan masuk melalui makanan kerana kita tidak berdoa dengan apa yang kita makan. Sebab itu Nabi kata, bacalah seringan-ringan kalimah untuk makan, iaitu Bismillah. Kau payah sangat kalau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Ini dia. Jadi tiap-tiap makanan yang kita makan, jangan lupa baca Bismillah. Sebab itu bila kita sakit, sebenarnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Sebab itu ulama-ulama menyebutkan, di antara doa kalau orang sakit, orang susah, orang apa sekalipun, penderitaan, bala yang Allah Ta'ala beri, doa yang paling ampuh sekali, yang paling baik ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Kalau kita susah, banyak orang ngadu susah Ustaz, saya susah Ustaz, datang rumah susah, bisnes dulu saya meniaga, tapi sekarang ni meniaga dah jatuh, susah sekarang ni. Kenapa? Waktu Allah bagi senang, tak ingat. Zalim. Dulu orang tukar kereta, kita tukar kereta. Orang beli rumah, kita beli rumah. Orang beli baju baru, kita beli baju baru. Akhirnya duit habis, maka kita telah menzalimi diri kita. Zalim. Orang sakit, kenapa sakit ni? Oh, saya dulu buat makan Ustaz. Buat makan, perut dah jadi macam tong sampah. Mujur lalu melintang sapu. Maka dia telah menzalimi diri dia. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Aku nak makan. Nabi suruh makan baca bismillah, baca doa. Tak pernah aku makan baca bismillah, baca doa. Nabi suruh makan benda-benda yang halal. Aku tak kira. Halal, haram, yang penting sedap jalan. Ini dia. Sebenarnya makanan-makanan yang haram, di situ ada bersamanya syaitan-syaitan yang masuk dalam tubuh badan kita, yang merosakkan tubuh badan kita. Sebab itu orang Islam disuruh makan makanan yang halal. Disuruh makan makanan yang halal. Bukan kerana yang berzat, bukan. Makanan yang halal. Bila halal, dia akan mendatangkan kebaikan pada kita. Makanan bukan penting sangat. Bagi orang Islam, makanan bukan penting sangat. Tetapi, yang pentingnya ialah halal itu. Kebaikan ialah halal. Nah, yang ini kita tak jaga. Banyak benda yang kita makan keliling kita ni sebenarnya tak tahu. Orang masak tu baca bismillah, kita baca bismillah ni. Dan orang tu masak tak baca bismillah, kita makan pun tak baca bismillah. 2 kali tak baca bismillah. Jaga, Jadi kena jaga pesan dengan anak-anak dan pesan pada diri kita sendiri. Supaya syaitan-syaitan tidak masuk merosakkan tubuh badan kita. Syaitan merosakkan tubuh badan kita. Boleh pakai cancer atau apa semua jadi, syaitan yang merosakkan tubuh badan kita. Jaga baik-baik. Baik. Kemudian hadis yang ke-199, Ibnu Abbas berkata, aku Rasulullah SAW dan Khalid Walid pergi ke rumah Maimunah. Maimunah menyediakan secawan air susu untuk kami. Rasulullah SAW meminumnya.
Pada waktu itu aku berada di sebelah kanan baginda, manakala Khalid berada di sebelah kiri baginda. Selepas itu Rasulullah SAW berkata, sekarang minuman ini untukmu, jika kamu mau. Tinggalkan sedikit untuk Khalid. Ini kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Nabi dah minum, Nabi bagi pada Ibn Abbas. Dan jangan abaikan, tinggalkan sedikit untuk Khalid. Aku berkata dalam hati, aku tidak mungkin membiarkan sesiapa pun yang akan meminum sisa minumanmu. Rasulullah lah. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang diberi makan oleh Allah, hendaklah dia membaca, ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan kurniakanlah kepada kami makanan yang lebih baik daripada ini. Rasulullah SAW menyambung, siapa yang diberi minum susu oleh Allah, hendaklah dia membaca, ya Allah, berkatilah kami pada minuman ini dan tambahlah minuman ini untuk kami. Rasulullah SAW juga berkata, tidak ada suatu pun makanan atau minuman yang dapat menghilangkan lapar dan haga sebaik susu. Ini hadis sahih, riwayat oleh Tirmizi dan Abu Dawud. Bagaimana adab Rasulullah SAW? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka menunggu makanan lebihan daripada Nabi. Tuan-tuan, saya baru balik daripada Yaman dan saya berada dalam banyak majlis Habib Umar rahimahullah ta'ala yang akan ziarah ke Malaysia ni pada 7 hari bulan ni. Ada program di Stadium Hoki Bukit Jalil. Siapa-siapa tuan-tuan ada kesempatan, datanglah, tengok warau wajah Habib Umar. Orang yang di dalam tubuh badannya ada darah Nabi, ada keturunan Nabi. Dalam tubuh badannya ada darah Nabi. Jadi siapa-siapa pergi tengok, bukan itu Nabi, bukan, tapi kita memuliakan orang yang ada darah Nabi dalam tubuh badannya. Saya pergi dalam majlis-majlis Habib Umar di Hadramaut, di Tarim, di Darul Mustafa. Saya tengok Habib Umar, tiap-tiap dia minum, dia akan minum tiap-tiap minuman. Kalau orang bagi dia akan minum sikit, lepas tu dia bagi kepada orang lain minum. Saya pun dapatlah minum lebih itu, kita minumlah sekali, minum daripada sahabat-sahabat. Dan dia mengatakan bahawa Rasulullah ini adalah salah satu daripada sunnah Nabi. Kalau kita kat rumah pun tak salah kalau kita minum satu cawan dengan isteri kita, dengan anak kita, tak salah. Dia ada orang, maulah abang kau tu isap cerut, tak pernah. Kalau kata abang mak minum lebih mak, abang kau tu isap cerut. Abang kau tu, mak kau tu makan tembakau. Jadi kerana tak ada keberkatan. Baik itu tuan, anak-anak ni kadang-kadang ada anak-anak yang ambil lebihan ayah ni minum. Saya dulu, waktu saya belajar dulu, saya suka tunggu minuman-minuman daripada tunggu saya. Kalau lebih minum, kerana keberkatan itu. Barakah ini suatu kurnia Allah SWT. Jadi Nabi mengajarkan, tidak ada minuman yang dapat menghilangkan kehausan kecuali susu. Jadi siapa-siapa yang tak boleh minum susu, kena belajar minum susu. Ada orang tak boleh, asal tak boleh. Kena belajar minum susu. Yang dimasukkan susu di sini lah susu putih. Bukan teh susu, kopi susu itu bukan. Susu putih. Jadi kena belajar minum susu putih kerana sunnah. Ada saya bawa jemaah umrah, satu ketika saya bawa jemaah umrah, kan kita pergi ziarah susu unta. Pergi tempat unta dekat Hudaibiyah tu, ada unta banyak. Dia kata tak nak betul. Ada satu pakcik tu tak boleh Ustaz, saya tak boleh minum. Saya cakap pakcik, ini minuman Rasulullah pakcik. Dia kata tak boleh Ustaz, saya tak boleh, telan dia, tak boleh. Berapa kali pujuk minum pakcik, minum. Ini minuman Rasulullah, kena minum. Kalau pakcik mati syahid, jangan takut. Agaknya dia tutup hidung, minum. Lepas tu dia beli lebih banyak daripada kita orang. Sedap. Sedap lah katanya. Dia lagi banyak beli. Saya kata, kan saya cakap tu minum. Tak rasa apa. Berkat ni susu yang Nabi minum. Jadi siapa yang tak boleh minum susu tu, dia minum. Kerana barakah pada susu. Barakah pada susu putih. Pada susu putih. Dan susu putih ini di antara ubat. Saya pernah belajar dan saya pernah
pernah amal. Satu orang yang waktu itu tubuh saya masih ada. Satu orang yang ketagih arak. Kemudian dia tanya kepada saya nak berubat dengan Ustaz. Saya kata, sakit apa? Umur waktu tu saya masuk tu ujung 20-an lah, 29, 28, 29 itulah umur saya pun. Dia pada ketika itu umur 40, 43, 44 itulah, 45 lebih kurang itu. Dia kata, tolong saya Ustaz, kenapa? Tolong ubatkan saya. Saya kata, sakit apa? Dia kata, saya ketagih arak Ustaz. Ketagih arak. Jadi saya nak minta supaya Ustaz dapat rawat saya. Saya lepas tu saya kata minta tangguh. Ini saya tak pernah lagi. Nanti saya tanya Tok Guru saya. Saya Tok Guru. Dan Tok Guru saya masih ada. Masih hidup lagi. Dia kata, senang dia kata. Bagi dia minum susu dia. Bagi dia minum susu. Tapi susu tu dibacalah ada benda ayat-ayat tertentu yang kita baca pada susu tersebut. Jangan dia kata, dia kata minum susu tu dekat depan awak. Nanti dia muntah kat situ juga dia. So dia balik rumah dia minum. Dia kata besok abang bawa susu. Dia kata bawa susu. Nanti saya bacakan. Bacalah beberapa ayat yang Tok Guru saya sebut-sebut pun saya baca. Dia kata abang susu ni minum kat rumah. Sampai rumah aku minum. Alhamdulillah. Tuan-tuannya apabila dia minum saja susu tu dia minum, tiba-tiba perut dia mual, dia muntah. Muntah yang keluar tu dia sendiri tak sanggup tengok. Seperti longkang yang kita keluar daripada perut. Alhamdulillah. Selepas daripada tu dia kata, kalau macam ni aku topak lah, tak nak benda. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Susu adalah ubat. Berarti kalau orang sakit minum susu. Orang sakit minum susu. Ini lagi sakit lagi tak minum susu. Lagi sakit minum Pepsi Cola pula. Lagi cepat jalan. Anton sebelah masjid. Pantuan masjid sebelah tu ada kawasan perumahan hebat tu. So kawasan perumahan sebelah masjid. Tahu ke? Tahu? Tak tahu. Ada kawasan perumahan kan sebelah masjid tu, ada kawasan perumahan tu. Jadi kalau siapa pindah situ tak balik lagi lah. Itu perumahan kekal. Itu alamat terakhir. Suka tak suka, itulah alamat terakhir tiap-tiap orang. Perumahan kekal yang sentiasa akan bertambah, sentiasa makin besar taman. Taman yang di tempat kita tu kecil, makin lama penduduk makin kurang. Itu tiap-tiap hari tambah. Jaga baik-baik. Jadi Rasulullah SAW dalam minuman ialah Nabi menyukai susu. Itu Nabi dalam hal dua benda yang Nabi kalau dah susu dah beku menjadi keju. Keju juga makanan Nabi SAW. Jadi dua benda ni kita makan. Baik tu kalau tuan-tuan pergi Arab sana, dua benda lah. Susu, keju, madu. Kalau pergi rumah orang alim, pergi rumah saya pergi ziarah sahabat saya dekat Yaman tu, Ustaz, beri susu, beri madu. Itulah jadi makanan dia. Manisan. Saya pergi ziarah ulama-ulama di Bangladesh. Ulama-ulama di Bangladesh saya pergi ziarah. Dia akan ada kuih yang manis tu, kuih yang halua manis tu. Manis. Dia pegang, dia akan suap kat mulut kita. Tak bagi kita pegang. Ini ulama-ulama di Bangladesh. Untuk guru di Bangladesh. Ambil. Dia suruh kita makan. Dia pegang dan kita gigit makan. Kita pegang tak benar. Itu sunnah dia kata. Rasulullah SAW dia kata dulu sahabat-sahabat mengajar apa ni apabila ziarah, maka mereka menyuapkan manisan ke dalam mulut orang yang ziarah. Ini di antara sunnah yang besar. Kita tak buat benda-benda dia, tak ada lah. Tak ada. Kita dah tinggal banyak sunnah-sunnah Nabi. Baca kita hidup, kita tak tentu arah. Kerana tinggal banyak sunnah Rasulullah. Baik. Bab yang ke-30 sikit lagi. Bab ma ja'a fi syurbi Rasulullah SAW, iaitu cara Rasulullah minum. Tengok macam mana Rasulullah minum. Hadis yang ke-200. Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Satu. Rasulullah pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Dan memang kalau di antara salah satu daripada kaedah kita minum air Zam-Zam, kita minum air lain kita duduk. Tetapi air Zam-Zam ni bila kita ambil air Zam-Zam, kita menghadap Kaabah, bismillahirrahmanirrahim, kita minum sambil berdiri. Air Zam-Zam. Ini dia ada sunnah. Hadis yang ke-121
satu, Abdullah bin Amr bin Ash berkata, aku pernah lihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan duduk. Ada juga Nabi minum berdiri dan ada juga Nabi minum sambil duduk. Berminum, Ini kita tengok nanti ada ulasan-ulasannya. Hadis yang kedua tersebut, Ibnu Abbas berkata, aku menuangkan air Zam-Zam untuk Rasulullah. Baginda minum sambil berdiri. Banyak air Zam-Zam. Yang berdiri inilah air Zam-Zam. Air biasa Nabi duduk. Hadis yang ke-203, Nadrar bin Syabrah berkata, semasa berada di Rahbah, Ali diberi segayung minuman. Beliau mencedok air itu dengan tangannya, lalu mencuci kedua-dua tangannya berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu ke wajah, mana wudu. Kedua belah tangan sampai ke siku dan kepalanya. Kemudian beliau minum air itu sambil berdiri. Sesudah itu beliau berkata, ini adalah cara wudu bagi orang yang tidak berhadas. Aku melihat Rasulullah melakukannya begitu. Air wudu tu minum juga sekali. Kita jaga minum benda ini kaedah-kaedah yang digunakan oleh sahabat. Kita kena ingat bila kita belajar benda ni, tidak ada perbuatan yang terbaik atas muka bumi ini melainkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata, sebenarnya Nabi itu zaman dia lain, zaman kita lain, salah. Kerana Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak membuat satu perkara itu melainkan semuanya adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Kalau kita mempertikaikan Nabi, mana kita mempertikaikan Allah Ta'ala. Kalau kita mempertikaikan Allah Ta'ala, siapa kita? Kita hidup atas muka bumi ini semuanya berdasarkan, bergantung pada izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena jaga. Ini iman Hadis yang ke-24, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW menarik nafas sebanyak 3 kali di luar bekas minumannya sebelum minum. Baginda berkata, cara ini menyehatkan dan memuaskan. Ada hadis yang lain menyebutkan makruh meniup pada makanan. Waktu kita nak suapkan makanan anak kita yang panas, mesti kita akan tiup. Makruh. Sebab itu anak kita tak sihat. Kerana karbon dioksida masuk ke dalam makanan. Karbon dioksida, bila kita mengembus, Nabi tak cakap ada karbon dioksida. Tapi bila kita menghembus, nafas kita ni, kita membebaskan karbon dioksida. Kadang-kadang monoksida sekali keluar. Kalau kita gosok gigi, lagi bagus. Jadi jangan meniup makanan. Baik itu, jangan meniup makanan. Makruh. Nabi tidak meniup. Nabi mengembus makan nafas pun di luar daripada gelas yang minum. Baik itu Nabi minum 1 gelas 3 kali. 1 gelas itu Nabi hanya 3 teguk. 1, baca Nabi bernafas. 2, Nabi lepas nafas. 3, habis. Itu Nabi. Itu kaedah yang Nabi ajar kita, tak boleh buat. Sekali-sekali kita ingat, boleh dah buat. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaedah yang Nabi ajar. Hadis yang ke-25 sikit lagi. Semasa Rasulullah SAW minum, baginda menarik nafas sebanyak 2 kali. Mana 2 kali tegukan. Ada 2 kali, ada 3 kali. Hadis yang ke-226. Kamsyah berkata, Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku, lalu minum dari kirbah sambil berdiri. Selepas itu aku bangun dan memotong